gajinya lebih tinggi lah ya. Okey. STPM ni sama seperti A level. Mengapa kita kata sama taraf ya? Sebab MPM ini ya, Majlis Peperiksaan Malaysia ni dia bayar ya kepada Cambridge ya, Assessment Board ya, bayar mereka untuk datang semak ya, sukatan. Jadi memang sukatan STPM ni ada standard, ada kualiti. Okey. Jadi diiktiraf ya. Okey. Boleh pergi dengan STPM ni boleh sambung ya, belajar di luar negeri. Okey, ulang 1, ulang 2. Ini satu keistimewaan ya STPM ni. Okey. Bila SEM 1 pelajar datang ya, SEM 1 mungkin dia tak kita kata tak familiar ya dengan STPM format ya. So mungkin dapat keputusan yang kurang memuaskan. Jadi ada peluang ya untuk ulang. Maksudnya bila dapati keputusan tak begitu memuaskan ataupun gagal, bila ulangnya kita dapat lihatnya pelajar daripada gagal dia akan dapat A. Daripada mungkin C dia akan jadi B. Macam ni, ulangan. Jadi selalunya ulangan tu belajar dapatlah keputusan yang lebih baik. Jadi SEM 1 boleh ulang, SEM 2 boleh ulang. SEM 3 tak ada peluang ulang. Jadi SEM 3 ni kena fokus ya betul-betul. Jadi mereka akan ambil keputusan terbaik. Jadi keputusan mereka yang terbaik tu akan jadikannya final lah result. Okey, Koko 10% ya. Tadi saya kata wajib hadirnya ambil persatuannya menyertai persatuan permainan dan juga badan beruniform. Okey, kerja khusus itu juga wajib. Yang kerja khusus ni yang membantu pelajar ya. Sebab kerja khusus ni semua cikgu akan bimbing ya pelajar untuk mendapatkan A. Jadi untuk dapatkan A dalam kerja khusus ni bukan sekali hantar ya dah dapat A. Mungkin 10 kali ya kena betulkan. Mesti ikut standard apa yang ditetapkan oleh MPM. Jadi pelajar mesti buat betul-betul ya, bukan kita kata simply ya. No, you kena ikutlah apa yang cikgu beritahu ya, mula dengan pengenalan macam mana, fontnya, mesti semuanya ada standardnya. Jadi mesti ikut betul-betul ya. Kerja khusus ni 20%, 20 to 40%. Okey, bagi ICT dengan seni peratusannya lebih tinggi. Jadi maksudnya kalau katakan 40 masuk STPM yang exam itu masuk, kalau 40 ini 60 lah. Ya, kalau 20 kerja khusus that means 80% ya untuk yang tulisan tu. So kerja khusus ni sangat membantu pelajar ya. Sebab kalau secara akademik saja memang susahlah. Jadi tambah dengan kerja khusus ni sangat membantu pelajar ya. Sebab pelajar buat kerja khusus tu dia kena kita kata cari sumber. Okey, cari bahan ya. Mungkin nak interview orang ke macam mana buat. So semua ni ya menyediakan pelajar nanti masuk universiti ya, senang untuk buat assignment. Okey. Jadi pengalaman di form 6 tingkatan 6 ni memang pelajar ya yang tak berani, yang malu, yang tak pernah cakap ya, memang fobia datang ya first sem ni. Mungkin ada yang menangis lah sebab takut kan, tak berani, tak ada confident. Tapi bila dah ya kita kata ya meneruskan ya, mereka akan jadi build up their confidence ya, mereka jadi yakin, mereka boleh bentang daripada tak berani, mereka dah berani biasa. Jadi buat pembentangan di depan kelas ya, viva, kemudian bila masuk koko mereka pegang jawatan yang tertinggi ya, pengurusi setiap usaha semua mereka buat yang tak ada kita kata dah di build up ya, confident lah ya, mereka dah biasa buat kan, jadikan mereka lain ya. Sebab pelajar memang ya kalau dulu di tingkatan 5 semua tak berani ya, mungkin tak belajar pun. Jadi bila masuk ke tingkatan 6 mereka kata cikgu saya dah mula belajar. Ini adalah satu transformasi dah ya. So banyak berubah, mereka jadi berdikari. They have to do, yeah. That's why I say high thinking and high doing, yeah. Kalau you're lazy to think, you're lazy to do, form 6
bukannya tempatnya untuk you. Jadi bila you coming, then you have to think deep and you have to do a lot of things, ya. Practice. Okay. Pakaiannya smart casual. Ya, bukannya bunga-bunga gambar-gambar, tak ada lah ya. Ada guideline-nya, skirt panjang ya, bukan tie skirt semuanya. Okay, mesti ikutlah garis panduannya. Okay, beasiswa daripada kerajaan. Dengan STPM ni pelajar mampu ya dapat beasiswa ya, sama ada ditawarkan oleh kerajaan ataupun swasta. Ya, pelajar top student ya ada dapat tempat di universiti di Singapura. Ya, ada yang teruskan ya belajar di luar negeri. Okey, MPM ya. MPM tu Majlis Peperiksaan Malaysia. Dia beri anugerah ya 1000 plak dan CJ kepada pelajar cemerlang ya. PMGK 4.0. Jadi mereka masih kekalkanlah ya anugerah itu. Jadi ini adalah satu kelebihan. Okey, mengapa ambil STPM? Okey, syarat kemasukannya. Okey, syarat umumnya adalah lulus SPM dengan BM kredit. Ada pelajar SPM kalau BM tak kredit tu tak boleh masuk ya Form 6. Dan juga lulus sejarah ya, mata pelajaran sejarah. Okey. Bagi aliran sains sosial ni jumlah ya mata unitnya okey 3 mata pelajaran terbaik ya, tidak melebihi 12. Dan bagi yang aliran agama ya tidak lebih 14, bagi aliran sains tidak melebihi 18 mata unit. Sebenarnya bagi pelajar SPM ni akan ditawarkan secara automatik. Ya. Jadi hanya anda masuk portal rasmi KPM check ya, tawaran kemasukan tingkatan 6. Jadi bila dapat tawaran, print outnya surat tawaran, ikutlah dokumen apa yang perlu bawa, kemudian daftar dirinya ke college. Okey. Jadi semua tawaran kemasukan dibuat secara atas talian. Ya. Baik. Kalau yang tidak mendapat tawaran, boleh membuat rayuan ya di Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Okey. Jadi bagi pelajar ya untuk masuk ke tingkatan 6. Okey. Yang aliran kemanusiaan. Ini adalah package ya. Bila masuk ke KTDM ni, kita ada 15 ya, 15 kelas untuk akul dan 15 kelas untuk lower. Jadi bagi aliran kemanusiaan ada 8 kelas ya. Kita lihat PTA ya, pengajian am. Bagi pengajian am ni general knowledge-nya semua pelajar mesti ambil. Okey. Adalah penting ya, maksudnya pelajar bukan hanya setakat buku teks saja yang tahu, tapi pengetahuannya ya tentang dunia, tentang parlimen, dasar kerajaan semuanya tahu. Jadi ini adalah penting. Untuk masuk universiti, PA mesti lulus. Okey. MUET ni adalah Malaysian University English Test. MUET ni sangatnya seperti yang kita kata Englishnya berkualiti ya. Memang mereka test dari segi speaking, reading ya, writing. Bagi pelajar yang dapat keputusan yang cemerlang ya dalam MUET adalah band 6 ya, band 6. Jadi bukan senang nak dapat band 6 ya. Kalau dalam Malaysia pun ya berapa orang saja KTDM ni ada 2 orang pelajar ya dapat band 6. Jadi cikgu lah ya beri latihan yang lebih ya kepada pelajar untuk latih pelajar. Jadi majoritinya dapat 4-5 ya, band 5, band 4. Okey, ekonomi. Subjek ini kalau masuk kelas ni, package ni macam ni ya, PA MUET ekonomi, perakaunan, MM, matematik M ataupun PP. Ya, pengajian perniagaan. Jadi pelajar SPM perlu lepas your exam ya, SPM you kena fikir ya, nak ambil subjek apa. Okey, bila masuk ke KPDM ni memang ada orientasi. Orientasi cikgu semua ya, cikgu subjek akan terangkan ya, apa sukatannya, apa kerja khususnya secara detail kepada pelajar. Kemudian pelajar akan buat pilihan. Jadi bagi saya, kalau lepas your SPM exam, you have to think about it ya. Kalau you tak pasti, kita lihat balik kepada cita-cita ya, tengok balik ya ujian your personality test, your minat kerjaya.
Kalau tak pasti ya, pergi cari guru kaunseling ke, kaunselor ke ya, untuk kena pasti ya apa minat kerjaya dengan personaliti anda, supaya bila masuk ke tingkatan 6, anda boleh buat keputusan ya. Maksudnya keputusan, ada pelajar masuk yang aliran sains, kemudian dia tukar ke aliran kemanusiaan. Lepas tu dia tukar balik. Tak sure. Bila duduk kan, tak sure. Jadi bagi saya, after your SPM, you need to sit down and think, and decide. Okay? Buat keputusan lah. Bila dah bincang kan, bila dah tahu, kena pasti semua kekuatan, kelemahan semua, then you know, subjek mana yang is your strength. So you ambil, okay? Jadi ICT ada. Bagi pelajar yang suka ICT, okay, boleh ambil subjek tu ya. Okay? Stroke tu maksudnya dalam kelas tu, separuhnya mungkin ICT, separuhnya mungkin pengajian perniagaan. Ada yang package ni, ada yang ambil pengajian perniagaan, sejarah, ekonomi. Ada yang ambil BM, ekonomi atau PP. BM, ekon, seni. Seni ni hanya satu kelas saja. Ya, bagi pelajar yang suka melukis ataupun kekuatannya melukis. Bolehlah ada bakatnya, ambillah. Cikgu seni tu akan uji sebab dia nak tahu betul-betul bakat lah betul-betul minat, bakat semua Jadi tak ada masalah sebab bagi pelajar mungkin pelajar ingat seni tu senang kan. Jadi sebenarnya tak ada bakat ataupun tak susah sebab anda perlu kerja khususnya anda perlu buat. Jadi kalau tak buat tak boleh sebab peratusannya markahnya tinggi. Okey. Jadi ini kelas agama Okey, kelas agama ada bahasa Arab, syariah dan sejarah. Okey. Ini adalah aliran kemanusiaan. Okey, sains ini aliran sains. Aliran sains ni kimia, matematik tambahan bio. Okey. Ini kombinasi lah. Bio atau fizik ataupun fizik, maths, kimia. Okey. I sama fizik. Ada 6 kelas So mungkin ada yang ini ada 2 kelas Ini ada 2 kelas. Jadi dalam satu kelas pun tak ramai. Okey. Ada yang 7, 8, 10 15 macam ni, tak ramai kalau aliran sains pelajarnya tak ramai. Okey. Jadi saya harapnya pelajar SPM aliran sains kena fikir sebab bila masuk kata nak tukar ke aliran kemanusiaan, bila tukar nanti tukar balik. Tak nak sebab bila dah tukar-tukar ada ketinggalan jadi once you are here, lepas orientasi tu you have to decide already buat keputusan betul-betul. Tetapkan hati. Sebab tak boleh half-hearted kita kata separuh hati. Separuh hati itu ataupun ibu bapa kata buatlah pergilah belajar tingkatan 6. Datang dengan hati yang separuh tu susah bila kerja bila cikgu ajar tak boleh masuk minda, tak fokus, kerja tak buat, tak hantar kerja khusus. Ini memanglah bermasalah sebab bila dah masuk selangkah, kita kata selangkah ke universiti awam mesti mesti betul-betul tetapkan hati. Boleh tak ada, should be no problem form 6 semua orang kata susah-susah, sebenarnya tidak pelajar yang datang yang kerja part time pun sebab financial problem kan, nak jaga keluarga, kerja masih boleh setiap semester dapat 3A 1B. Pelajar menangis menangis betul, struggle. Tak faham, mula-mula tak faham sebab tidak kita kata not used to ini kan. Tak familiar dengan format semua bila dengar tak faham. Datanglah jumpa kaunselor ke bincang dengan cikgu subjek semua cikgu tak ada masalah. Bagi saya selagi you berusaha betul-betul, you no problem boleh mengatasi semua ni. Okey, pelajar datang memang habis pun nak give up pun WhatsApp cikgu malam. Kata cikgu nak berhenti. Bila dah bagi nasihat motivasi sikit kan, teruskan. Hari ni dah ada di UUM.
Dah happy dekat sana, tenang. Kata, cikgu, I want terusnya master, I nak terus PhD. Pelajar perempuan. Yang dulunya fikirkan nak berhenti, sekarang ada di universiti. Very happy. Ya, kata nak pindah ke sana, duduk di sana. Okay, jangan risau ya. Selagi ada apa peluang ya, ambil peluang ya. Ini. Okay. Jadi ini lihatnya Koko. Co-curriculum ya. Dalam co-curriculum ni ada kelabnya persatuan sukan permainan. Ya, barang beruniform. Okay. Jadi barang beruniform ada pengangkat, sinjuan ambulans, ya, taekwondo, ada PISPA. Okay, iaitu pasukan institusi pertahanan awam. Okay. Kemudian ada apa persatuannya, sains, matematik, kebudayaan, kelab pemimpin muda, bimbingan kejaya, ada alam sekitar, kewangan, komputer, bahasa. Okay. Kemudian pelancongan, fotografi, rukun negara, falak, ya, muzik, informasi, koperasi. Dan juga apa kita kata unit perkhidmatan, ya, unit perkhidmatan, lembaga pusat sumber, PRS, ya, majlis ketua tingkatan, koperasi, unit koko, quartermaster, sidang redaksi. Okay. Jadi pelajar aktif lah ya dalam semua ni, sukan semua memangnya pelajar yang kita kata di tingkatan 5 tak berani ya, semua tak berani ya, takut semua. Memang transform ya di tingkatan 6. Sebab bila masuk semua aktiviti koko ni mereka jadi apa? Dilatih ya, macam mana ya berdikari dan bina keyakinan. Okey. Jadi tempo pengajiannya. Okey. Semester ya. Bila masuk bulan 5, sebab ni masuk bulan 5. Tapi sebab pandemik kan. Jadi next year mungkinlah ya masuk Julai. Sehingga akhir tahunnya ini satu semester. Jadi dalam satu semester ni, okey, ada PDP ya. Kemudian ada kerja khusus, ada peperiksaan. Setiap semester ada peperiksaan. Peperiksaan itu adalah peperiksaan penting ya. Penting, bukan kita kata ujian selaras tidak ya. Okay, semester 2 tu another year, bulan Januari sehingga Mei, kemudian Mei sehingga akhir tahun. Ini adalah 3 semester. Okay, setiap semester ada kerja khusus, ada peperiksaannya. Okay, tempo ya pengajian. Okay, pentafsirannya. Yang di sini tadi saya kata, okey, peperiksaan akhir berpusatnya wajaran 60 hingga 80. Kalau kerja khususnya 20, maksudnya exam tu 80% lah. Ya, kalau 40% kerja khusus, maksudnya 60 ya masa exam. Okey. Jadi anda akan dapat keputusan ya setiap semester. Okey, SEM 1, SEM 2. Jadi di sini mereka akan ambil ya keputusan yang paling baik, SEM 1. Ataupun U1. U1 maksudnya ulangan 1. Sekiranya SEM 1 tu keputusan kurang, dan mereka akan ambil U1 lah. Okay. Kalau U1 tu A, SEM 1 tu B, mereka akan ambil A. SEM 2 atau ulang 2 dan SEM 3 tak ada ulangan dan campur dengan kerja khusus A. Jadi semua ni akan dapat PMGK lah ya. Yang dapat apa 3.9, 4.0. Okay. Okey, yang ini adalah grade-nya. A di sini 4.0, A- ya, B+, B, B-, ya, C+, C ya, C-. C- ini adalah gagal ya. Kalau tak ada 2.0 maksudnya gagal lah ya. Jadi pelajar mesti dapat 2.0 above ya. Okey, yang F gagal sebahagian. Okey. Jadi bagi yang pelajar yang dapat C-, D+ ini ya, ulang ataupun CB tu pun boleh ulang ya. Okey. Ulang untuk dapat keputusan yang lebih baik. Ini adalah satu keistimewaannya di tingkatan 6. Okey. So yang ini ya, tadi saya kata 60 campur ya. 40 keseluruhannya 100%. Okey. Yurannya, yuran peperiksaan bagi 4-nya 5 adalah percuma, tak perlu bayar pun. Ini kecuali yang apa swasta lah persendirian. Okey, jadi di sinilah sebenarnya tak perlu bayar pun ya yang ini. Okey, charge-nya 50 50
Okey. Yang ulang itu perlu bayar RM50 satu subjek. Yuran asas tu tak perlu. Yuran setiap mata pelajaran tak perlu semuanya percuma. Hanya bila nak ulang saja bayar. Okey. Okey, jadi ke mana selepas STPM? Kita lihat boleh kerja selepas STPM kalau rasa tak nak masuk ke universiti IPTA, IPTS, nak pergi private tak ada masalah dengan CJ STPM, sambung saja degree, okey? Ataupun ke luar negeri okey, sebab memang tadi saya kata Cambridge assessment board-nya yang semak sukatan STPM. Jadi memang universiti di luar negeri pun terima STPM. Okey. Jadi dengan usaha mesti rajin. Masuk ke tingkatan 6 ni mesti rajin, kita kata ada usaha. Kalau high thinking and high doing lah. Kalau pelajar datang tak nak buat apa-apa, ingatnya last minute study memang tak boleh. Pelajar datang tu yang dapat 3A 1B tu setiap sem tu walaupun kerja part time, rajin buat nota. Selepas sekolah buat nota, kemudian belajar betul-betul cuba faham, cuba buat soalan tahun lepas kemudian dia dengan cikgu, tanya kawan semua. Ini adalah usaha. Selagi anda rajin sebab yang datang ni bukannya semua A+, ada pelajar yang dengan 2A. Mungkin dulu di tingkatan di aliran perdana tu keputusannya tak baik, memang masuk sini boleh dapat PMGK 4.0. Ini adalah your senior yang sudah dapat 4.0 dan masuk universiti UM. Okey. Jadi wawasan tu mesti ada. Tetapkan wawasan nak masuk universiti. Jangan masuk ke sini kata tak tahu, cikgu I tak tahu. Bila tak tahu ni, tak tahu ni yang susah sebab tak ada matlamat. Kalau you bawa kereta, tak tahu nak pergi mana, memang you go nowhere. You tak sampai mana-mana pun. Sebab itu bila masuk selangkah, satu langkah dah masuk ke tingkatan 6 ni, satu langkah lagi ke universiti awam. Jadi mesti sebenarnya universiti awam ni ada kualitinya. USM ni dia dapat anugerah efek Anugerah ni adalah world class status. Jadi jangan ingatnya universiti awam ni tak ada kualiti. Memang ada kualiti. Kita ada research university semua. Jadi memang universiti inilah 20 universiti anda boleh pilih mana-mana nak masuk. Okey. Sikap positif bagi siapa pelajar yang kurang kita kata tak berani, yang malu, tak connect with people, sentiasa alone. Bila masuk kita build up kita kata high thinking, high doing build up pelajar yang dynamic full of positive attitude dan full of idea, full of energy. Di sinilah kita transform pelajar tingkatan 6 ni sebab pelajar tingkatan ni dia perlu connect perlu think deep, dia perlu buatnya semua subjek kan cikgunya yang kita kata latih berpengalaman melatih pelajar to think different from seperti dulu kalau kita kata malas fikir di tingkatan 5, bila masuk tingkatan 6 jadi lain. Jadi build up-nya semuanya dah jadi positif. Daripada memang ada pelajar di aliran perdana dulu kata malas cikgu, dulu I sangat malas. Tapi bila ke tingkatan 6 saya dah jadi lain. So ini adalah satu perubahan sikap lah ke arah yang positif. Okay. Jadi I wish you all the best and try your best SPM calon SPM ni do your best, be the best and all the best. Nanti cikgu akan tunjukkan video. Sebelum cikgu nak tunjukkan video KTDM, ada soalan apa-apa tak nak tanya cikgu setakat ini? Cikgu. So, okay? Cikgu, saya ada soalan. Yes. Di sana ada hostel tak? Ada apa? Hostel. Oh, tak ada. Ini yang ini problemnya. Sebab memang KTDM tak sediakan Tapi ada pelajar mereka sewa tempat. Kawasan di sini cari
rumah sewa ada pelajar datang sini. Memang kita ada pelajar dari Puchong, dari Rawang, dari Pusialil, ada yang travel, yang nak KTM, ada yang kita kata orang hantar ataupun bawa kereta sendiri dari Rawang, dari Kapu dengan kawan-kawan. Jadi bila masuk kena survey lah ya, tempat sama ada bersama dengan kawan untuk nak duduk sewakan tempat bersama-sama dengan kawan ataupun tumpang kereta orang lain. Cikgu harap tak jadi tak jadi satu masalah nantilah ya. Okay. Okay, Miss. Ruma, can you check for me who is doing my slide content my slide? Somebody doing something. Okay. Here in the chat box, some of the questions that the students ask privately. Oh, really? Yeah. So the first, okay, let me see. The first one is, do you offer literature in English? Tak ada. Ada, okay. KTDM tak ada. So bagi subjek yang tak ada, you have to go other place lah to find mana-mana sekolah yang offer. Okay, tadi apa yang saya tunjukkan inilah subjek yang KTDM offer. Okay. The second one so, is like bahasa Mandarin like some student we don't offer bahasa Cina kan, but they take privately but you make sure you score A lah. You score A, but a bit difficult for you sebab not in the subject kan. Later on you want to cope with the subject KTDM, nanti you have to study on your own for your other subjects, so it's very tough for you. Even you be the other subject KTDM, you still take the literature English in university, masih boleh ambil. Cikgu. Any other? Yes. Cikgu, apa kelayakan paling rendah untuk masuk ke fungsi ini? Yang kedua nak tanya, ada tak sistem untuk semak pelajar-pelajar yang dapat masuk? Maksudnya sistem yang boleh berapa SPN dapat masuk fungsi? Oh, tadi saya kata automatic. Automatic maksudnya you tak perlu buat apa-apa. Kalau you check kemasukan you layak, mereka akan tawarkan. Jadi you check lah, kalau nama tak adanya you pergi buat rayuan lah. Tapi kalau macam BM kan tak ada kredit, tak boleh lah Tapi you ambil July paper lah. So lepas July paper tu you memohon lah. Itu macam yang ni. okay. So kalau sejarah tak lulus pun tak boleh. So bagi pelajar tak perlu sistem yang luar KPM. Sistem luar kita ada yang manual kan, yang manual kira tu kan. Yang sistem komputer ada tak? Kita key in masuk layak, tak layak ada tak? Bukan, bila tawaran kemasukan tingkatan 6 kan, bila dah umumkan, so you masuk portal rasmi KPM tu you check. Bila check namanya tak ada, that means you pergilah pergi buat rayuan lah, secara talian. Itu yang saya faham lah, tapi sistem luar KPM yang dibuat oleh lembaga, oleh majlis, yang kita nak pastikan murid ini berapa kelayakan dia dapat masuk ke fungsi ini. Saya rasa Encik Amin yang boleh saya jawab. Okey, Encik, yang ini saya rasa saya tak nampak ada apa-apa sistem lah, tapi ada pengiraan. Setiap macam A+ tu dia bagi 1, A tu bagi 2 dia punya nilai. So bila tadi Puan Josephine beritahu, bila campur 3 subjek yang terbaik, kan? 3 subjek yang terbaik bagi aliran kemanusiaan dan aliran kemanusiaan. Aliran kemanusiaan diperlukan 12 unit. Ya. Yes. Kiraannya. Ya, tadi saya tunjukkan kiraannya. Ini kiraan sebenarnya kiraan ni lah. 3 kumpulan. Okey. 3 mata pelajaran yang terbaik macam kumpulan bahasa 1. Okey, kemudian matematik 1 kumpulan, sains 1 kumpulan. Jadi 3 kumpulan lah. Bila 3 subjek ni tidak melebihi 18 mata unit. Macam ni lah kiraannya. Josephine, dah lama kan dulu tak ada kubah pun kan. You can explain about the, let's say, the type of the every credit.
So, say again. A plus, they give the 1, isn't it? A plus, bagi A plus dapat 1. A 2. So how to they count the 3 subject? Bagaimana mereka mengira 3 subjek yang terbaik dapat 12 dan dapat 18, dapat 14. Okay, so you see A lah. Kalau A1, C6 katakan C6 kan? C6 betul tak? C. If C that means 6 lah. So you 6 plus 1, 7. Betul tak? 2 subjek. Then lagi satu subjek lagi, katakan C6 lagi. So 6, 12. No. Okay. That mean they give nilai. You faham tak? Let's say you 3 subjek, you ada 2 C. Contohnya katakan 2 C, 1 A. Ya, A1. A1, A2 kan? A1, A2. A1 itu satu lah ya. Satu campur yang 6 tu kredit itu, 12 tu. 12, kemudian campur 1, 13. Ini bagi pelajar sains, tidak melebihi 18. No problem. Bagi yang apa? Sains, art student problem. Art student kata apa? Tidak boleh melebihi 12. Maksudnya kalau art student, dia mesti apa? A1, A2, B3. Macam ni lah A dengan B dalam 3 subjek. Ya? Puan Josephine. Dalam 3 kumpulan yang beranak. Dulu saya pernah jumpa satu sistem sebenarnya. Sistem yang dibangun oleh siapa tak lupa lah. Tapi sistem tu kita key in, dia keluar result dia. Dia berdasarkan kepada yang syarat-syarat kemasukan yang dia buat lah. Tapi saya lupa kapan saya simpan benda tu. Itu untuk advokasi kot, kemasukan universiti. Ada? Bukan, STPN. STPN. Saya pernah jumpa, tapi saya lupa mana letak dalam komputer. Okay, Puan Josephine. Yes. I would like to ask you one more question. Yang kata 3 subjek terbaik itu, adakah ambil dari mana-mana ataupun perlu ambil daripada teras dan elective form 5? Kalau dia 3 subjek yang bagus itu ialah elective, adakah ambil dari situ? Mana-mana? Tak kisah elective or teras. Let's say 3 subjek semua bahasa bagus. Ambil 3 bahasa itu ke untuk masuk contohlah No, dia bahasa macam satu kumpulan. Bahasa satu kumpulan, matematik satu kumpulan, and sains satu kumpulan. Oh, okay. Bukannya BMBI bagus dan 3 kira ni, no. Okay. 3 daripada 3 kumpulan berlainan. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Ada soalan lagi ya secara privately. Cikgu ada banyak college form ke atau satu pun saja? Actually di KL ni satu college-nya just tingkatan 6. Yang PJ pun ada. Actually that one Selangor lah, that one. Shah Alam pun ada satu. So when you check, you online check, you akan dapat, you can check lah online. Ya. Ya. Dengan college tingkatan 6, you boleh check online. Yang di tempat lain lah, KL ni satu di sini. Yang lain tu dia ada sama dengan aliran perdana. So pusat tingkatan 6. Uni kalau kita kata college tu maksudnya uni komputer. So you can check online ya. Mana yang kawasan tempat, you can check online. Okay, another question. Ya, ada pelajar yang ada transport problem ya. So too far away, not convenient. So kalau pagi-pagi datang lewat pun, very difficult for us lah. Sangat susah juga bagi pelajar. Sebab kalau ada transport no problem ya. Ada macam dari Rawang kan dia bawa kereta, dia kapu dengan kawan, tak ada masalah lah. Tapi kalau transport ada problem, then better pilihlah tempat yang dekat supaya tak ada masalah ya. Okay. In comparison, which will be better, matric or form 6? Very difficult to say, but I will say form 6 ni ada transformasi lah ya, transformasi.
Sebab tadi saya kata university they love the Form 6 student. Yeah, Form 6 student you know they train you so many things, you know. You fikir pun kita kata Mina jadi matang, you know, satu tahun ya, 6 bulan ni you jadi matang sebab you dah melalui, you know, the process you do your kerja khusus, you know, you join di Koko, you think, you know, different, you know, you buat kerja bentang semua ni will make you a very different person. Ini if you're not decide, kalau matrikulasi mungkin you dah decide, you know, you already know, you know, I want to do this perkana, I want to do this engineering. You already decide, then you go ahead. Tapi kalau you belum decide, you know, it's good for you to come to Form 6. So after you kan dah belajar semua kan, then your mind, you know, mature. You dah jadi matang, you buat pilihan yang lebih baik. So it's still, you know, up to individual lah, yeah. Okay, then another one. I only read the private question. They chat in a private box. Okay, which package should we take if we want to apply for law course? Apply for law. For law. Yeah. For law, my student they will take the subject like sejarah, you know. Sebab sejarah. Sebab macam UM kan, if you apply law dekat UM, dia nak tengok you punya PA tau. Your PA must be very good. A ya. They want your PA A, general paper. But if you apply UUM law, they look at your subject sejarah. You know. So it's better for you to study sejarah lah. So and then they will look at your SPM result also when you enter university. Not only SPM subject, but they will, you know, look at your SPM result. They look at your BM, they look at your BI. So very important, you have to do well. Yeah, make sure your BM and BI bagus. Okay. Ada pelajar yang BI-nya tak ada kredit. So bila ke Form 6, MUET-nya tak dapat band 4. This a problem. Dia nak belajar law. So masuk universiti USIM, belajar subjek lain. After 1 year, dia retake MUET, dapat band 4. And then bolehlah sebab syaratnya ya untuk belajar law mesti band 4. Kalau band 4 tu okey. Kalau tidak dia nak tengok balik yang SPM BI. Dia nak make sure your BI credit. Tapi untuk certain university dia nak make sure you dapat A. Ya, your BM BI tu ada A. Okay? Sebab kan belajar law tu kan, they make sure that your English is good. So baru you boleh code. Okay? Another question, the last one. Cikgu, boleh saya tanya selain kepujian BM, if matematik gagal, boleh masuk juga ke? Matematik gagal. And then BM credit. Ya. So bergantung kepada yang inilah, yang 3 subjek tu tadi saya kata, yang 3 kumpulan tu ya, ada poinnya berapa. Ini mereka akan lihatlah. Dia mesti ikut juga yang tidak melebihi 12, tidak melebihi 18. If you're science student, tidak melebihi 18. If you're art student, tidak melebihi 12. So kalau tak dapat, then you merayulah ya. Kalau ada tempat, you boleh masuk. Kalau tak ada tempat, tak dapatlah. Selamat petang Cikgu. Yeah. Selamat petang. Saya Cikgu Siti Rohani dari SMK Agama Kuala Lumpur. Saya menggalakkan murid-murid saya mengambil STPM lah ya. Okey, kerana sangat murid-murid nanti sangat matang kan. Dan mudah, jimat masa, mudah, kos murah. Saya juga pelajar STPM dulu. Jadi kita menggalakkan murid-murid kita untuk mengambil STPM. Jadi Cikgu, saya nak tanya Cikgu satu soalan. Okey, bagaimanakah saya nak menyemak nama murid-murid saya yang layak mengambil STPM? Macam mana Cikgu? Macam mana? Layak masuk Form 6? Ya. Automatik lah. You check online lah nanti. Automatic, yes. Mereka akan tawarkan. Puan Josephine, tak perlu yes. Saya respon pada soalan Puan Siti Rohani daripada semasa tadi ya. Ya, thank you. Saya Puan PKM saya ya. PKM College KTEDM lah.
Puan, sebenarnya saya sangat untuk aliran agama, untuk batch tahun 2019, kita ada 16 calon pelajar agama dan untuk pengetahuan Puan, pada tahun lepas semua calon daripada aliran agama kita dapat masuk IPTA. Maksudnya untuk sesi 2020 lah. So batch aliran agama kita kebanyakan daripada Semaka dan juga Segampang. Ya. Tapi untuk tahun ni mungkin pelajar lower seat kami daripada aliran agama hanya ada 7 orang. Saya dah jumpa dengan pelajar-pelajar tersebut bertanyakan kawan-kawan lain, terutama pelajar Semaka lah. Dia kata cikgu tak dapat hubungi, ada yang pergi tempat lain. Jadi seperti yang Puan Siti Rohani maklum tadi, untuk tahun hadapan, maksudnya untuk sesi 2021, sebab senarai nama yang layak itu biasanya kita akan dapat senarai nama. Pihak kolej akan dapat senarai nama daripada KPM berapa yang layak. So kalau Puan Siti Rohani rasa perlu, kami akan, saya boleh sendkan nama itu untuk pihak Semaka menghubungi pelajar supaya mendaftar ataupun menggalakkan mereka ke tingkatan 6 di KTEDM. Okey, terima kasih cikgu. Sebenarnya saya suka lagi cara macam tu. Kita bersemuka kan? Yeah. Sebab kadang-kadang kita misinfo sebenarnya. Sebab saya rasa macam pelajar pun kadang-kadang dia tak semak. Sebab bila semak tu MOE akan umumkan dalam di TV ataupun dalam makluman mereka, mereka akan umumkan untuk calon STPM batch, katakan batch 2020 untuk membuat semakan tawaran ke tingkatan 6. Seperti tahun ni sebab kita dengan pandemik COVID-19 ni, tawaran ke tingkatan 6 tu hampir sama dengan tawaran matrikulasi dan diploma. Jadi mungkin mereka dah buat pilihan ke tak tahulah, tapi tahun-tahun lepas tawaran tingkatan 6 tu keluar lebih awal. So ada pelajar memang yang miss, yang tak tengok. Okay, dan dia pun tak tahu nak buat pilihan ke mungkin sebab, tapi kalau aliran agama, memang setakat ni keputusan mereka untuk ke IPTA tu sangat membanggakan kami lah. Ya, cikgu, boleh saya dapatkan nombor telefon cikgu ke ataupun dengan siapa saya boleh berhubung supaya kita tak miss communication dan juga tak miss info kan? Saya sebenarnya tahu ramai murid saya nak masuk STPM tetapi kami miss info. Tu je. Okay. Jadi sebenarnya perkongsian cikgu pada hari ini sangat baguslah cikgu. Kan? Dan kalau kita tengok hari ini pun ramai murid Semaka masuk ni. Kan tahniah cikgu. Okay, terima kasih Puan Siti. Okey, masih ya Puan Masnita kerana bantu menjawab. Tambahannya Puan Siti Rohani ya, tambahannya sebab pelajarnya yang senior dulu ya, yang pelajar agama ni, dia memang beritahu saya lah, dia kata cikgu very different when I study here. Dia kata lain, suasana lain. Dia dah nampak yang pelajar Chinese kan, pelajar yang lain. Dia kata, cikgu seronoknya ada di sini. So ini perasaan mereka lah masa ada di KTDM. Jadi ada soalan lain lagi tak? Sekejap ya. Kalau ada mana-mana guru, maksudnya daripada kaunselor ataupun unit HEM ke, yang perlukan senarai nama pelajar mereka yang dapat, rasanya untuk feeder school ke KTDM, kita boleh printkan, kita boleh emailkan. Maksudnya kita akan sorting ikut sekolah tersebut. Mungkin kita boleh email pada kaunselor ataupun pihak yang untuk maklumkan kepada pelajar SPM di sekolah masing-masing. Sebab memang macam Puan Siti kata tadi, memang ada pelajar yang miss, tak tengok, tak semak tawaran tu di laman web MOE. Okay. Boleh. Melalui kaunselor pun boleh. Kaunselor kami pun very aktif. Ya. Thank you cikgu. Thank you very much. Sama. Welcome. Ada soalan lain tak? Soalan lain? Ada lagi tak? Kalau tidak, saya akan tunjukkan video ya, KTDM. Cikgu nak tanya. Yes. Adakah kolej ni diterbuka kepada semua orang? Contohnya orang Selangor ke, orang daripada Negeri Sembilan ke, Melaka masuk? Ataupun untuk Sentul saja? Okey, saya jawab ya Puan Josephine. Yes, boleh. Okey, untuk tawaran tingkatan 6 ke KTEDM, biasanya feeder school yang zon Sentul yang kita biasanya sebab tawaran ini daripada KPM. Bukan kita yang offer ataupun bukan kolej yang pilih. So kita hanya dapat senarai itu daripada pihak KPM dan biasanya berdasarkan juga alamat pelajar tersebut.
Maksudnya pelajar tersebut kalau dia dulu bersekolah berasrama ke ataupun alamat dia berada di zon Sentul. So dia offer ke zon Sentul lah, ke KTEDM lah. Untuk makluman guru-guru ataupun pelajar di sini, kita ada di KL kita ada 2 kolej tingkatan 6. Satu lagi kolej tingkatan 6 Pudu Jaya. Dan yang kedua KTEDM lah. So yang offer tu bila kalau katakan pelajar Selangor, biasanya JPN Negeri akan memberi kelebihan kepada pelajar KL dululah untuk pelajar Selangor sebab di Selangor mereka dah ada banyak kolej tingkatan 6. Contohnya yang berjiran dengan KTEDM, kita dah ada kolej tingkatan 6 Bandar Utama. Itu yang paling hampir lah. Kemudian kita ada KTEPJ. Okay, dan tetapi tak semestinya juga semua zon Sentul, macam contohnya ada juga yang ditawarkan ke Maxwell. Dan perpindahan untuk mohon pertukaran ke kolej itu, biasanya jabatan akan, pelajar akan mengisi borang di sekolah yang ditawarkan dan Jabatan Pelajaran Negeri akan proses selepas 2 minggu orientasi. Maksudnya after 2 weeks orientasi, pihak jabatan yang akan proses dan bergantung kepada kekosongan di kolej. Okay, terima kasih. Okay. Terima kasih. Okay, kalau tak ada soalan lagi, mungkin boleh kontak saya ke ataupun pihak sekolah ya nanti ya. So sekarang saya akan tunjukkan video ya KTEDM. Rumah okay lah the video. Desa Mahkota Form 6 College, which was established in 2014, or formerly known as SMK Desa Mahkota, is a public co-ed college which is governed by the Education Ministry of Malaysia. The college is widely known by its initials KTEDM and a Mode 1 Form 6 Centre, the 6th in the country and the 1st in Kuala Lumpur. It is exclusive for Form 6 students who do not have to share the grounds with other mainstream students. Desa Mahkota is designed to accommodate up to 1,200 students and up to 60 teaching staff. The school is equipped with first-class facilities such as air-conditioned multi-purpose hall, 30 classrooms, fully equipped science and IT laboratories, library, canteen, administration rooms, and attractive and beautiful landscapes. It opened its doors to Form 6 students from 4 different schools and 45 teaching staff on the 31st of March 2014. At present, there are approximately 516 students from 18 different secondary schools and more than 90 academics and non-academic staff members. The students' composition has always been multi-ethnic and multi-religious. The college's main objective is to ensure that all Form 6 leavers are qualified to further their studies in both local and international institutions. Other than that, KTEDM also pays attention to its students' character development. Here in KTEDM, the students are provided with a platform to make decisions, build self-esteem, and organize their own programs and other character-building activities through extra co-curricular activities, community services, and volunteering. From this, they are able to develop leadership and communication skills to prepare them for their university life. Smaller number of students in each class in this college, unlike most pre-university institutions, ensures that introverted and reserved students are not casted aside. Okey, ada satu soalan ya saya nampak, boleh saya jawab ya. Pelajar kata sometimes even you got 4.0 you tak semestinya dapat masuk. Okay, why they cannot get the place in university ya? Ini tengok senior yang lepas ya. 4.0 semua memohon ya, dentistry stream ya dekat USM. So yang dapat itu 3.7. Mengapa tak dapat? Mengapa 3.7 dapat, 4.0 tak dapat? Because of the interview.
Bila pergi interview mesti cemerlang. Even you apply law, you need to show them your confidence. Ada pelajar kalau dia dapat cemerlang ya akademik tapi dia tak ada confidence. You tak ada confidence nak cakap, ilmu pengetahuan you terhad hanya buku teks saja. So yang di sini you gagal dalam temu juga interview. So you need to show them ya knowledge yang ada, your rounded person. Begitu juga dengan yang kalau nak apply ya ke top university ya, nak di Singapura, they want you to write the essay 354 perkataan to show them apa yang you buat impact ya orang lain, apa yang kekuatan you. So you have to show them. That's why I say you datang sini STPM ni make you become a rounded person. You bukan saja akademik ya. Akademik kita kata ilmu itu buku teks saja, tapi yang lain tu tak tahu. Jadi your attitude, your sasya, the whole thing ya, they look at your whole thing. That's why they call you for interview. Jadi kita kalau kita kata 4.0 tak dapat, there must be something ya. That means you ada mungkin yang bahagian lain tak lengkap lagi. Kita kata kita perlu ada lagi ya sasya yang lain. Kita kata kalau you apply Harvard University, they look at your kita kata ada khidmat masyarakat tak? They want to know whether you do some kindness or not to other people. They check your kematangan, they check your EQ. So you need to know ya semua ini. Bukan saja akademik tunjuk 4 flat, but you are emosi, you are stabil and you're confident and you buat charity work, you tolong orang, then you can handle, you banyak melakukan something different from other people. Tsunami you pergi tolong ya, earthquake apa semua. So they look at your this. That's why they call you for interview. Very important. Ya, sebab itu kita kata belajar bukan hanya akademik tetapi dari all rounded ya. Kita tahu benda lain, kita buat benda-benda lain. Sebab itu KTDM ni kokongnya ada khidmat masyarakat. Ya, they want to look at your other things also. Okay? Dan juga ada soalan lain ya, saya nampak. Kelaikan maksimum masuk STPM selain gain credit. Metric is much more easier to enter UM. Pelajar saya aliran kemanusiaan ya, 2.4 juga nak masuk UM. Dia buat apa? Music. Yang mengapa dia dapat UM? Sebab dia ada wakil, dia kokongnya aktif, very aktif. Ada wakil ke negeri, ada pertandingan masuk, Semeriga. So PMGK 2.4 also dapat UM, ya. Bukannya semuanya 4.0 dapat UM. Bahasa ada yang nak ambil bahasa kan, pun boleh masuk. Jadi still, they call you for interview. Jadi that's why you have to build up ya semua ni. Masa dalam 1 tahun ya, 6 bulan tu you have to build up lah everything. That's why we have the speaker corner ya, to build up your confidence to speak. Jadi a lot of things, okay? Okay, ada tak soalan yang lain? Kalau tidak, berapa fees ya? Tadi saya kata percuma kan? Percuma dan yang ulangan tu saja. Kalau you ulang, you ada A, tak perlu ulang lah. So save a lot of money. That's why ramai ibu bapa yang kaya juga ya hantar anak ke sini. Even the desa Pasifik ya, ada yang tinggal di desa Pasifik, so they study here. You save a lot of money. If you go private, you spend 50,000, 40,000, 20,000. So it's a lot of money. Kalau you save. Hello Puan Jo, hi, selamat petang. Yes. Yeah, Alice here. Hi Alice. Terima kasih kepada Cikgu Siti Rohani yang bertanya tentang tingkatan 6 dan terima kasih kepada PKM. Sebenarnya pelajar-pelajar saya banyak ke matrikulasi dan tahun ni kami cuba mempromosikan tingkatan 6 itulah lebih efisien sikit sebab kami tengok ada pelajar-pelajar kami yang memberi respon bila mereka belajar di kolej tingkatan 6 dan sekarang mengikuti perguruan dan berada di UM dan sebagainya. Cuma kadang-kadang waktu semakan kelayakan tu ada pelajar saya yang terlepas dan
ada juga dimomok-momokkan yang bahawa tingkatan 6 ni susah dan sebagainya. Itu antara isu yang kaunselor di Semaka cuba tanganilah. Jadi kalau boleh Puan Jo boleh bagi penerangan sikit tentang bila nak semak kelayakan tu, pada bulan berapa, adakah seminggu selepas keluarnya keputusan SPM, dan bila rayuan tu boleh dibuat, dan itu ikut soalan saya untuk tu, untuk memandangkan pelajar-pelajar saya ramai sebenarnya sedang menonton ni bila saya tengok participation tu, so saya nak sambil-sambil tu saya nak maklumkan, so mereka peka sikit macam mana kita nak semak kelayakan tingkatan 6 ni yang dikeluarkan oleh KPM dan sebagainya. Okey, masa tak banyak lagi 10 minit 10 minit saja. Okey, Mike, last question lah, saya penutup. Okay. Saya rasa kalau ditawarkan, masuk dulu. Masuk belajar, tengok, ikut semua. Sampai dapat surat dari pihak matrikulasi ke mana-mana ke, baru you fikir nak pergi ke tak nak pergi. Bagi saya, kalau tempat di sini, you reserve dulu. You datang dulu, you dengar dulu. Tak rugi. You sit here, you listen, you follow. Dan you ikutlah. Ada pelajar yang bila dah masuk sini kan, dah dengar, dah menyertai semua, mereka dah tak nak pergi. Mereka tak nak pergi. So you think about it. You masuk dulu, you datang, you join the class, tengok keadaan di sini, dengar semua, then you decide. Sebab ada pelajar yang tak datang melapor diri tau. Dia tunggu rayu, wasting time. So kalau you tak masuk sini, you miss your orientasi, you miss kan, sebab cikgu after orientasi start mereka dah mula PDP. Jadi saya nasihatkan dapat tempat, masuk, dengar, ikut semua sampai you dapat surat tawaran di tempat lain tu, baru you fikir nak pergi ke tak nak pergi. So you follow everything first. Jangan duduk di rumah tunggu So you wasting a lot of time. So di sini kalau you dapat ilmu tu, you tak rugi. Lagi untung. Okay, boleh? Okay, thank you Puan Jo. Okay, welcome. So saya tamat di sini sajalah I berdoakan dan ucapnya all the best to all the SPM students, do your best, okay? Your SPM, your result very important, not only up to Form 6, but also when you enter university, they will check your SPM result also. So do your best, okay? All the best. Yeah? Okay? Yeah. Okay, thank you to all of you. Thank you. Yeah. Thank you very much. Awesome. Anything can contact me, Anything can talk to your counselor. Ada recording kan, rumah? Ada. Okay, thank you so much. So we dismiss here, Okay. So I end.